I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak ianya sebarang perlakuan individu yang memaksa, memperdaya serta mengugut kanak-kanak. Selain itu, ia juga merujuk kepada penderaan seksual seorang kanak-kanak bawah umur oleh orang dewasa atau seseorang yang jauh lebih tua serta dalam kedudukan yang berkuasa, di mana kanak-kanak ini digunakan sebagai stimulasi seksual bagi orang tersebut. Penderaan seksual ini bukan hanya berlaku pada kanak-kanak perempuan, malah kanak-kanak lelaki juga terbabit di dalam kes ini. Sebelum mayatnya dibakar oleh Muhyiddin Maidin yang kemudian ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Muhyiddin dilaporkan mengumpan mangsa dengan gula-gula strawberry dan membawa mangsa ke arah kebun kelapa sawit. Satu lagi insiden menyayat hati ialah peristiwa hitam 20 Ogos 2007 melibatkan Nurin Jazlin Jazimin, 8 tahun. Dia dilaporkan hilang setelah keluar seorang diri ke pasar malam berhampiran rumahnya di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Mayatnya ditemui 27 hari kemudian dalam sebuah beg sukan dan hasil bersiasat mengesahkan kanak-kanak itu mati akibat didera secara seksual. Banyak lagi kes pembunuhan dan penculikan kanak-kanak yang belum diselesaikan. Antaranya kehilangan Shalini Muhammad Nasha. Mangsa yang berusia 5 tahun itu hilang semasa dalam perjalanan pulang selepas bermain di padang permainan berhampiran rumahnya di Taman Medan Petaling Jaya pada 2008. Seperti Shalini, kanak-kanak ini juga berdepan nasib sama. Status mereka hilang dan sehingga kini masih belum ditemui. Untuk pengetahuan semua, kanak-kanak ini masih belum dijumpai oleh ibu bapa mereka sehingga kini. Terdapat dua jenis yang boleh kita kira ianya penderaan seksual. Yang pertama iaitu sentuhan fizikal seperti ciuman, seks oral serta memaksa kanak-kanak menyentuh, membelai dan memegang alat sulit. Yang kedua ialah perlakuan yang tidak melibatkan sentuhan seperti menunjukkan gambar dan video pornografi kepada kanak-kanak. Siapakah yang terlibat dalam kes penderaan seksual ini? Yang pertama adalah mangsa, iaitu kanak-kanak lelaki atau perempuan yang berumur di bawah 18 tahun. Yang kedua, pendera atau si pelaku, iaitu orang dewasa 18 tahun ke atas. Untuk pengetahuan semua, sumber mahram adalah pelaku dalam kalangan ahli keluarga mereka. Kesan penderaan terhadap kanak-kanak yang pertama, perubahan tingkah laku. Kanak-kanak menjadi lebih senyap, pendiam dan tidak mahu menunjukkan diri mereka. Selain itu, kanak-kanak juga takut pada tempat yang gelap. Ini dikira seperti trauma kepada tempat yang gelap. Seterusnya adalah tidak berkomunikasi dan bergaul. Maksudnya kat sini, kanak-kanak ni hanya duduk sendiri, tidak bergaul, tidak bermain dengan kawan-kawan mereka. Yang terakhir adalah kemurungan, di mana kanak-kanak ini hanya menyendiri di dalam bilik sahaja. Okey, seterusnya kita beralih kepada punca penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Yang pertama ialah kurang didikan agama. Ianya boleh terjadi akibat kesibukan ibu atau bapa dalam mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, gagal mengawal nafsu. Dan yang ketiga, masalah penyakit dadah dan arak. Masalah penyakit dadah dan arak ini merupakan salah satu masalah yang terbesar di Malaysia, iaitu di mana penyakit dadah dan arak ini merupakan dalam kalangan orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Mereka akan berhalusinasi serta boleh melakukan apa sahaja tanpa kawalan mereka. Cara pencegahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Yang pertama,
tidak memuat naik gambar kanak-kanak di media sosial. Yang kedua, jangan beritahu keberadaan kanak-kanak sebagai contoh tempat tinggal, sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, latih kanak-kanak untuk tidak membenarkan sesiapa memegang alat sulitnya. Dan yang keempat, jangan biarkan kanak-kanak keluar seorang diri sama ada pergi ke kedai, ke pasar dan sebagainya. Berdasarkan situasi ini, apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya berada di situasi ini? Yang pertama, jerit. Yang kedua, lari. Sekiranya orang awam terlihat situasi begini, bantulah kanak-kanak tersebut dengan meminta tolong orang ramai.